Tajuk khutbah pada hari ini ialah sabar dalam menghadapi ujian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ikhwanil muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan suruhan-suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah dan beroleh keberkatan serta kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita renungkan bahawa dalam kehidupan ini kita semua tidak terlepas daripada ujian dan dugaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Artinya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Ikhwanil muslimin, ujian dan dugaan dalam kehidupan merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihindari oleh siapapun. Namun, bagaimana cara kita bertindak balas terhadap ujian tersebut adalah yang membezakan antara hamba yang beriman dengan yang tidak beriman. Manakala bersabar dalam menghadapi ujian adalah kunci utamanya. Sabar bukan bererti pasrah atau menyerah, melainkan menghadapi setiap kesulitan dengan jiwa yang tenang, hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus berusaha mencari penyelesaian terbaik tanpa kehilangan harapan dan kewarasan, sehingga berfikir untuk membunuh diri. Daripada Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah." Rawahu Muslim. Maksudnya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar
dan itu baik baginya. Ikhwanil muslimin, membunuh diri dalam Islam dianggap sebagai dosa besar kerana ianya merupakan penolakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehilangan harapan dalam rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras terhadap perlakuan membunuh diri dengan sabdanya, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man syariba summa faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Hadis rawahu Muslim. Artinya, sesiapa yang membunuh diri dengan besi, maka di neraka jahanam nanti besi itu selalu di tangannya. Ia menusuk-nusukkannya ke perutnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam nanti dia akan terus meminumnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari gunung, maka di neraka jahanam nanti dia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Ikhwanil muslimin, menghadapi ujian dengan sabar bukanlah hal yang mudah. Namun ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji seseorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa setiap ujian yang dihadapi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hamba-Nya kekuatan dalam menghadapinya. Ini merupakan suatu peringatan tentang rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dorongan bagi seseorang hamba itu untuk selalu memiliki harapan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi setiap ujian dan kesulitan. Oleh itu, ketika kita diuji, janganlah cepat berputus asa. Gunakanlah ujian tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Jadikanlah ujian sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan kualiti sabar kita. Ikhwanil muslimin, mari kita renungkan berapa kali kita mengeluh atas ujian yang kita hadapi. Berapa kali kita merasa putus asa dan kehilangan harapan. Padahal setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membersihkan dosa-dosa kita dan untuk meningkatkan darjat kita di sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini kepada orang yang berakal sempurna itu, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah
orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Oleh itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sentiasa diberikan kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Semoga dengan sabar hati kita menjadi lebih tenang, jiwa kita menjadi lebih kuat, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Ingatlah bahawa setiap kesulitan yang kita alami ada kemudahan yang menyertainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syarh ayat 5 hingga 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawa mengambil rishwah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, iaitu zakat. Justru salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Palestin pada ketika ini diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.